Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Diharap anda semua berada dalam keadaan yang baik-baik hendaknya. Bersama saya lagi pada kali ini akan menyentuh tentang satu tajuk bab 5, iaitu berkaitan dengan bumi. Saya akan menyentuh topik pada kali ini adalah berkaitan dengan struktur bumi. Okey, bumi adalah merupakan planet ketiga daripada sistem suria. Okey. Bumi juga dipanggil sebagai planet bumi. Okey, usia bumi dianggarkan sekitar 4,600 juta tahun. Jarak bumi dengan matahari adalah sekitar 149.6 juta kilometer. Okey, pada video saya yang lepas saya telah menyentuh tentang sistem yang terdapat dalam bumi yang terdiri daripada atmosfera, litosfera, biosfera dan hidrosfera. Okey, right. Okey, ini adalah topik kita untuk video saya pada kali ini. Kita akan membincangkan berkaitan dengan struktur bumi, iaitu tajuk di buku teks 5.2 tentang struktur bumi. Okey, bagaimana huraian buku teks bumi terdiri daripada 3 lapisan. Yang pertama adalah kerak bumi, yang kedua mantel dan yang ketiga teras bumi. Okey, apa yang anda boleh saksikan pada video ini adalah sebuah gambar tentang bumi, iaitu di mana diperlihatkan di sini terdapat 3 lapisan. Lapisan yang pertama, lapisan paling luar, kita panggil dia sebagai kerak bumi. Okey, ini yang berwarna biru, berwarna putih, hijau, jingga. Ni dipanggil kerak bumi. Yang video saya sebelum ni kita panggil dia sebagai litosfera. Tapi untuk struktur bumi kita tak memanggilnya litosfera, sebaliknya kita memanggil sebagai kerak bumi. Okey, ni lapisan paling luar, lapisan luar bumi. Okey, lapisan yang kedua yang berwarna kemerah-merahan dan juga sedikit oranye ini. Ini adalah lapisan yang kedua yang kita panggil dia sebagai mantel. Okey, dan lapisan yang ketiga kita panggil dia sebagai teras. Okey, teras terdiri daripada 2, satu yang berwarna kuning dipanggil teras luar dan satu lagi yang berwarna putih ini dipanggil teras dalam. Okey, merujuk kepada buku teks, lapisan kerak bumi adalah lapisan yang paling keras dan pejal. Nanti kita akan lihat kenapa dia dipanggil lapisan paling keras dan pejal. Terdiri daripada 2 lapisan, iaitu kita panggil dia sial yang mengandungi silika dan juga aluminium, dan satu lagi lapisan bernama sima yang terdiri daripada silikon dan magnesium. Okey, sial ni terletak di bahagian atas kerak bumi, membentuk benua. Benua di sini merujuk kepada daratan, dan juga sima berada di lapisan yang kedua kerak bumi, kita panggil dia dasar laut. Okey, boleh lihat di sini satu kerak bumi yang terdiri daripada kawasan pegunungan dan satu lagi kerak bumi yang terdiri daripada lautan di bahagian atasnya. Okey, yang terdiri daripada benua ataupun daratan ini kita panggil sebagai lapisan sial, dan satu lagi di bawah lautan ini kita panggil dia sima. Kenapa? Sebab sial terdiri daripada silika, bagaimana buku teks anda.
sial terdiri daripada silika dan aluminium. Ianya lebih ringan berbanding dengan sima terdiri daripada silika dan magnesium. Okey. Kenapa kerak bumi ini keras? Okey, menjawab pada persoalan saya tadi, kenapa kerak bumi ini keras adalah kerak bumi terbentuk ataupun dibentuk daripada 3 jenis batuan. Yang pertama kita panggil igneous rock ataupun bahasa Melayunya batuan bekuan, di mana batu ini berasal daripada lapisan yang kedua, iaitu lapisan mantel yang naik ke permukaan kerak bumi dan membeku. Okey, kita panggil dia igneous. Batuan igneous. Yang kedua, batuan sedimen. Yang ni hasil daripada proses pemendapan yang berlaku di sekitar permukaan bumi. Kebanyakannya boleh dilihat pada sekitar kawasan sungai. Okey, batuan sedimen. Daripada proses penyiminan dia, kalau anda boleh perhatikan, dia berlapis-lapis, sedikit berlapis-lapis lah. Dan satu lagi batuan sedimen organik, daripada sama juga proses dia, iaitu penyiminan di antara pelbagai bahan-bahan mineral bercampur dengan bahan-bahan organik. Okey, boleh dilihat di sekitar pantai. Okey, dan satu lagi batuan yang membentuk kerak bumi, kita panggil dia batuan metamorfosis, iaitu batuan yang membeku di dalam kerak bumi ataupun yang berada di lapisan di dalam kerak bumi, yang kita panggil dia magma. Okey, membeku, kita panggil dia batuan metamorfosis. Okey, dan batuan metamorfosis ini membentuk lebih kurang 80% daripada kerak bumi terdiri daripada batuan metamorfosis. Okey, satu lagi, ketebalan ketebalan lapisan kerak bumi adalah sekitar 5 ke 65 kilometer. Okey. So kita akan tunjukkan di mana terletaknya sial dan di mana terletaknya sima. Okey, gambarannya sedikit kabur lah, tapi saya rasa anda boleh lihat lah. Okey, ini yang saya tunjuk ni sekarang ni adalah lapisan paling atas kerak bumi yang kita panggil dia sial, yang membentuk benua. Benua ni iaitu daratan, terdiri daripada tanah pamah, pinggir laut, kawasan tanah tinggi, pegunungan. Tu kita panggil dia sial. Kenapa dia berada di bahagian atas kerak bumi? Sebab dia terdiri daripada aluminium dan juga silika. So dianya lebih ringan. That's why dia berada di bahagian atas. Okey, bahagian atas kerak bumi. Dan satu lagi, lapisan yang kedua yang membentuk lautan ataupun dasar lautan, kedudukan dia berada di nombor 2 pada kerak bumi ataupun berada di betul-betul atas lapisan mantel. Okey, dia membentuk lautan, membentuk dasar lautan adalah disebabkan isi kandungannya terdiri daripada silika dan magnesium. Okey, terdiri daripada silika dan magnesium. Anda boleh saksikan, ini adalah kawasan laut, dan yang berwarna hitam di bawah ini kita panggil dia lapisan sima.
Okey, kalau kamu boleh perhatikan huraian di tepi ni, kerak bumi terdiri daripada uh, tak boleh nak highlight dia. Okey, kerak bumi terdiri daripada dua lah. Tadi saya dah sebut, iaitu sial terdiri daripada logam-logam utama seperti silika dan aluminium, dan keseluruhan ketumpatannya adalah sekitar 2.6-2.7 ketumpatan. Manakala lapisan yang terdiri daripada lapisan yang kedua dinamakan sima, terdiri daripada batuan-batuan basal tadi ataupun batuan metamorfosis yang ketumpatannya lebih tinggi, iaitu 2.8 hingga 3.0 ketumpatan, dan dia akan membentuk dasar lautan. Okey. Kenapa? Disebabkan batuan-batuan basal yang saya sebutkan pada awal tadi, iaitu batuan yang membeku di dalam kerak bumi, membentuk dasar lautan. Okey, hari ini contoh sedikitlah video tentang kawasan benua ataupun kita panggil dia daratan. Ni kawasan berbukit, kawasan pergunungan, batu-batuan dia macam saya sebut tadi, sumber mineralnya terdiri daripada silika dan juga aluminium. Okey, ianya lebih ringan. Okey, ni kawasan penempatan lah yang saya nak tunjuk sekarang ni adalah kawasan daratan yang dihuni oleh manusia, dan di sebelahnya adalah lautan. Okey, di depan tu adalah lautan, yang di dasar lautan yang terdiri daripada lapisan sima yang mengandungi silika dan magnesium. Okey, mari kita saksikan dasar lautan. Okey, ni kawasan laut. Air laut berada di atas sima. Kena faham di sini. Okey, di dasar lautan ni, di bawah ni kita panggil dia lapisan sima, iaitu kita panggil dia sebagai dasar lautan lah. Biasa ayat kita dasar lautan, tapi ni lapisan kedua kerak bumi, iaitu kita panggil dia sima, terdiri daripada hidupan lah. Okey, sekejap saya cari visual yang lebih baik. Okey, tak ada. Okey, right. Okey, kamu boleh saksilah, yang biru ni adalah air laut dan ini adalah dasar lautan. Okey, dasar lautan yang paling dalam kita panggil dia jurang Mariana. Mari kita saksikan. Okey, jurang Mariana ini berada di negara Filipina. Ini yang paling dalam pada dasar laut. Okey. Sekejap Okey. Ini dia. Ini yang paling dalam adalah kita panggil dia jurang Mariana. Okey, berada di Filipina. Kenapa Filipina? Nanti kita akan jawab pada tajuk berikutnya, iaitu tajuk 5.3 5.3 dan 5.4 lah. Okey, right. So ini adalah jurang Mariana. Okey, ni gambaran sebenar lah yang anda boleh tengok. Ni jurang yang paling dalam. Okey, kehidupan di dasar lautan ni, dasar lautan. Okey, right. Itu tak penting. Okey, lapisan yang kedua adalah lapisan mantel yang terletak di bawah lapisan kerak bumi, merangkumi 2/3 jisim bumi. Bermaksud di sini daripada jisim bumi tu
mantel adalah lapisan yang paling tebal. Dia terdiri daripada 2/3 jisim bumi. Okey, sifat lapisan mantel juga adalah bersifat pepejal, tetapi lapisan luarnya bersifat separa cecair. Okey, iaitu pepejal. Okey, ni lapisan mantel yang berwarna oranye. Bahagian dalam dia ni pepejal dan menghampiri ke permukaan kerak bumi adalah sedikit cecair ataupun dipanggil separa cecair. Okey, ini yang saya maksudkan tadi, iaitu lapisan yang saya tunjukkan ni. Ini yang pertama dan lapisan yang kedua ni adalah, dua-dua ni adalah lapisan mantel, dan lapisan belah dalam mantel adalah pepejal dan lapisan luarnya adalah separa cecair. Ini dia. Ini lapisan yang kedua ni adalah lapisan mantel, dan dia adalah 2/3 daripada keseluruhan jisim bumi adalah terdiri daripada lapisan mantel. Yang kekuningan sedikit ini adalah lapisan yang pepejal, dan hampir dengan kerak bumi ini adalah lapisan separa cecair. Okey, soalan saya, apakah yang terpenting pada lapisan mantel, ataupun apakah yang berlaku pada lapisan mantel ini yang menyebabkan gangguan pada kerak bumi? Okey, pada lapisan mantel ni berlaku satu proses yang kita panggil proses perolakan dalam mantel. Okey, proses itu kita panggil dia perolakan dalam mantel. Ada setengah versi juga dia dipanggil konveksi, iaitu mana kamu boleh tengoklah putaran yang berlaku ini menunjukkan proses perolakan yang berlaku. Apakah punca yang menyebabkan berlakunya perolakan di dalam lapisan mantel? Okey, puncanya adalah disebabkan perbezaan suhu di antara dua lapisan yang terdapat dalam mantel. Kalau boleh saya tunjukkan. Okey, lapisan mantel ada dua, iaitu lapisan yang hampir dengan kerak bumi ataupun yang berada di bawah lapisan sima. Dan satu lagi, lapisan kedua mantel adalah terdiri daripada pepejal. So ini dua lapisan yang saya tunjukkan ini adalah dua lapisan yang berada di dalam mantel, dan kedua-dua ini memainkan peranan menyebabkan berlakunya proses perolakan di dalam mantel tadi. Okey, kamu boleh perhatikanlah kenapa boleh berlakunya proses perolakan di dalam mantel, disebabkan dua ciri yang berbeza pada lapisan mantel. Lapisan luar mantel ataupun yang saya cakap tadi, yang separa cecair tadi, lokasi dia berada di sekitar 10 hingga 300 km di bawah permukaan bumi, dan yang paling penting suhu di lapisan luar mantel ini sekitar 1400 hingga 3000 darjah Celsius dengan berat jisim 3.4 hingga 4.3 ketumpatan. Okey. Manakala bahagian lapisan mantel yang pepejal ataupun bahagian dalam mantel, kedudukan dia sekitar 300 hingga 2890 km di bawah permukaan bumi, dan yang paling penting ini dia, iaitu suhu
di lapisan dalam mantel adalah sekitar 3000 darjah Celsius. So suhu yang berbeza ini, kalau boleh saya ulang suhu yang berbeza ini menyebabkan berlakunya konveksi ataupun yang kita panggil dia proses perolakan di dalam lapisan mantel, iaitu suhu yang atas ini suhu yang di bahagian atas ni adalah sekitar 1000 ke 3000 darjah Celsius. Okey, manakala suhu di bahagian dalam mantel sekitar 3000 lebih darjah Celsius. So 1004 di bahagian atas dan 3000 di bahagian bawah. Ini menyebabkan peralihan tempat tu berlaku, iaitu babahan yang terdapat di bahagian lapisan dalam mantel ini, bagi lapisan yang pepejal ini yang saya bulatkan sekarang ini, akan terkonveksi ke atas kerana disebabkan suhu yang berbeza. Ke atas ni lebih sejuk, kat bawah ni lebih panas. So yang panas akan naik ke atas, yang di atas akan turun ke bawah. Ini menyebabkan berlakunya proses perolakan di dalam mantel sekaligus memberi kesan kepada kerak bumi. Okey, seterusnya kita pergi kepada lapisan ketiga bumi. Okey, lapisan ketiga struktur bumi adalah dipanggil teras bumi. Okey, teras bumi merupakan lapisan yang paling dalam, mengalami tekanan yang kuat dan suhu yang tinggi, terbahagi kepada dua lapisan, dipanggil teras luar dan teras dalam. Saya ulang. Okey, untuk teras bumi adalah merupakan lapisan yang paling dalam, mengalami tekanan yang kuat dan suhunya sangat tinggi dan terdiri daripada dua lapisan, iaitu lapisan luar dan lapisan dalam. Okey, ni kalau boleh saya tunjukkan. Okey, bahagian teras bumi, teras dalam dibahagi pada dua, iaitu teras luar dan teras dalam. Ini dia yang ini adalah dipanggil teras luar dan ini dipanggil teras dalam. Okey, gambaran. Okey, ini dia teras luar dan juga teras dalam. Okey, ni saya ambil blog daripada Indonesia, iaitu bercerita tentang lapisan teras bumi. Okey, lapisan teras terdiri daripada babahan seperti besi, zat besi dan juga nikel. Okey, lapisan teras ini berada sekitar 2900 km di bawah permukaan bumi, dan lapisan ini dibagi kepada dua, iaitu lapisan teras luar dan juga teras dalam. Okey, untuk teras luar, lokasinya sekitar 2890 hingga 5150 km di bawah permukaan bumi. Okey, ketebalan dia adalah sekitar 2200 km dan tersusun terdiri daripada besi dan sedikit nikel serta 10% sulfur dan oksigen. Okey, bentuk jisimnya pula adalah berbentuk cecair kental, berbentuk cecair, separa cecair dan juga panas. Suhunya dijangkakan sekitar 3900 hingga 5000 darjah Celsius
dan beratnya sekitar 10 hingga 12 gram lah. Okey. Inti dalam ataupun kita panggil dia teras dalam. Okey, teras dalam ataupun inner core merupakan lapisan yang paling sekali dalam, iaitu bahagian ini sekitar 5,150 hingga 6,370 km di bawah permukaan bumi. Ketebalannya sekitar 1,250 hingga 2,500. Berbeza dengan teras luar, ketebalannya sekitar 3,900 hingga 5,000. Yang ni ketebalan dia 1,250 hingga 2,500. So antara luar dengan dalam, yang lebih tebal adalah lapisan luar. Okey, suhu pula. Okey, dekat sini suhunya adalah minta maaf saya. Ketebalan lapisan luar teras bumi adalah 2,200 km. Manakala teras dalam pula ketebalan dia sekitar 1,250 hingga 2,500. So antara luar dengan dalam, yang lebih tebal adalah di bahagian dalam. Okey, iaitu teras dalam adalah lebih tebal berbanding teras luar. Okey, manakala dari segi suhu pula, teras luar boleh mencecah 3,900 hingga 5,000 darjah Celsius, manakala teras dalam pula boleh mencecah 4,800 darjah Celsius hingga 6,000 darjah Celsius. Okey, suhu yang paling tinggi lah 6,000 darjah Celsius. Okey. Okey, yang ni saya kata teras luar. Ni teras luar dan ini adalah teras dalam. Okey, kalau kita boleh keluarkan dia lah, ni lah bentuk dia lebih kurang. Okey, saya rasa cukup setakat itu saja perkongsian video saya pada kali ini. Saya ulang balik, struktur bumi terdiri daripada 3 teras bumi yang terdiri daripada 2 lapisan dipanggil sial dan juga lapisan sima. Yang lapisan kedua dipanggil mantel, juga terdiri daripada 2 lapisan, iaitu lapisan separa cecair ataupun kita panggil luar mantel, dan juga lapisan yang kedua dipanggil dalam mantel. Dan teras bumi, lapisan yang ketiga membentuk struktur bumi adalah teras bumi terdiri daripada 2, iaitu teras luar dan juga teras dalam. Okey, macam biasa anda dikehendaki menjawab satu soalan mudah. Saya ambil bahagian B, iaitu struktur. Okey, nyatakan ciri-ciri bagi setiap struktur bumi di bawah. Nyatakan ciri-ciri. So, sepanjang video saya tadi saya menyentuh tentang ciri-ciri setiap lapisan. So, mintalah anda menjawab. Semoga berjaya. Selamat berjumpa lagi. Anda boleh tinggalkan sebarang komen, ulasan. Anda boleh like, boleh tekan butang loceng ataupun subscribe channel saya, Cikgu Awi. Salam sejahtera. Assalamualaikum. Selamat berjumpa lagi. Terima kasih.